Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'u walah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu li amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Salam Ramadan. Salam sejahtera kita pada hari yang penuh dengan kesejahteraan. Kita sebahagiannya telah terbuka kebebasan sedikit daripada PKP jadi PKPB. PKPB bersyarat, kan? Mudah-mudahan kita semua berada di rumah dan sebahagian ada di tempat-tempat luar dan sebagainya. Gunakanlah manfaat yang besar, keluasan yang diberikan kepada kita untuk kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi di kesempatan yang ringkas ini sama-sama kita muhasabah dan jadikanlah muhasabah kita itu sebagai lonjakan untuk kita terus berusaha keras walaupun dengan kepenatan kita, walaupun dengan dalam keadaan yang terkurung dan sebagainya, tapi walaupun nampak macam tersekat kehidupan kita, tapi bagi orang beriman ini adalah satu nikmat. Bagi orang yang bertakwa, ini adalah satu peluang besar. Bagi orang yang berebut Ramadan, ini adalah peluang usaha besar, kejayaan yang besar yang bakal dia hadapi. Dan untunglah mereka yang menganggap ia sebagai satu peluang, tapi rugilah bagi mereka yang menganggap ini sebagai satu kesempitan hidup. Dan kita akan bincang hari ini Ramadan kita. Bagaimana Ramadan ni kita nak jadikan ia sebagai ladang tak cucuk tanam. Tanah yang sangat subur untuk dapatkan hasil buah-buahan yang sangat berkualiti. Dan kita jadikan Ramadan kita ini adalah satu gedung perniagaan yang sangat menguntungkan. Saham yang sangat besar dan sangat menguntungkan kita. Rugilah mereka yang tak mau mengambil peluang ini. Lebih-lebih lagi ditawarkan kepada kita bulan Ramadan ini dengan berbagai jalan-jalan kebajikan. Dan orang yang menjadikan Ramadan peluang untuk beribadah adalah orang yang akan diakhiri dengan piala natijah adalah ketakwaan. La'allakum tattaqun. Pasti dia akan mendapat ketakwaan, tingkatan ketakwaan yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, bagaimana kita nak mencari tempat dalam syurga? Tajuk kita hari ni, mari kita booking online. Tapi bukan booking.com, bukan booking hotel, bukan booking kapal terbang ataupun tiket tertentu, tapi bookinglah bilik anda dalam syurga. Bookinglah hotel anda dalam syurga. Bookinglah kedudukan anda dalam syurga melalui bisnes Ramadan, melalui ladang bercucuk tanam yang sangat subur, iaitu ladang yang bernama Ramadan. Untuk mereka yang mengambil peluang ini, rugilah mereka yang mensia-siakan peluang yang berharga ini. Maka kita tengok beberapa perkara yang boleh kita dapatkan peluang yang besar untuk kita booking bilik-bilik kita di dalam syurga nanti. Terbuka luas peluang untuk kita semua. Iaitu yang pertama, saya mengambil iktibar pengajaran daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafa tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya dalam syurga itu ada bilik-bilik yang mana dapat dilihat transparent. Kita kan, rumah sekarang ni, trend rumah sekarang buat daripada kaca, ya, biar nampak rumah luas besar, kan, bangga kita. Yang dapat dilihat kehebatan kemegahannya oleh orang luar, dan orang dalam boleh lihat orang luar. Orang luar boleh lihat kemegahannya dan orang dalam pula boleh nampak orang luar. Bagaimana kita tak mampu nak gambar? Kerana syurga ni Allah saja umpan-umpan untuk kita aja. Dia umpan bagi kita nampak dan teringin. Sedangkan hakikat sebenar syurga tu bukan apa yang sekadar umpan, kan? Hakikat sebenarnya bukan umpan tu, tapi hakikat sebenarnya ni yang Nabi sebut, ma la ainun ra'at
wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Yang mata tak mampu, tak pernah pun lihat punya indah hebat syurga tu. Tak ada mata kat dunia yang pernah tengok keindahan yang boleh kita gambarkan itu keindahan syurga. Kita pernah tengok kat dunia indah cantik itu ini, tapi belum lagi yang sebenarnya di dalam syurga. Wala udhunun sami'at, dan yang telinga tak pernah dengar punya indah. Wala khatara ala qalbi bashar, yang hati kita, fikiran kita tak pernah terlintas punya hebat. Punya hebat nikmat syurga, tak pernah terlintas langsung. Kata para ulama, kalau akal orang yang cerdik dunia ni pun dia mampu gambar sesuatu yang sangat indah, sangat cantik, sangat tersegam, hebat, sudah pasti itu belum sebenarnya gambaran syurga. Belum, sebab tak ada akal manusia dunia yang mampu beri gambaran yang sebenar nikmat syurga. Sekadar umpan boleh lah, cerita syurga ni makanannya hebat, demikian. Begitu juga bilik yang Nabi cerita ni, nampak sini dengan perhiasan-perhiasan yang hebat, itu sekadar umpan, bukan hakikat yang sebenar. Hakikat sebenar jauh lebih hebat, lebih kagum, lebih indah daripada apa yang mampu kita bayang. Para sahabat bangun tanya, ya Rasulullah, liman hadha ya Rasulullah? Bilik syurga ni untuk siapa? Siapa penghuninya? Ni dia tengok. Penghuni ini yang layak booking adalah orang ini. Siapa dia orang yang layak booking? InsyaAllah. Yang pertama, liman atabal kalam. Yang pertama sekali bab mulut. Kan? Orang yang memperelokkan perkataan dia. Cakap elok-elok, cakap baik-baik, cakap tak menyakiti orang, cakap tak menyinggung orang lain, cakap tak menimbulkan kemarahan orang, cakap dia tu tak menyebabkan fitnah, tak menyebabkan ghibah, mengumpat, tak menyebabkan tipu, bohong, terlibat dengan perkara zalim dan sebagainya. Cakapnya cakap ibadah, cakapnya zikrullah, cakapnya adalah i'tibar, pengajaran, nasihat menasihati, berpesan-pesan kepada kebaikan dan sebagainya. Kadang-kadang kita kata saya nak nasihat, saya bukan nak marah ni, saya nak nasihat, tapi dia punya hantam, kan? Mulut lebih pada bawang, lebih pada longkang lagi. Pam. Ini cakap, bukan cakap yang baik yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Atabal kalam. Orang yang jaga, dia geram dah. Mungkin sampai hati ni panas, geram dah, nak hantam, nak maki hamun, nak keluar perkataan yang memang panas-panasnya lah, laser punya. Tapi tahan. Oh, aku puasa ni, aku bulan Ramadan ni, aku nak ambil ganjaran akhirat, nak booking syurga dan nak booking syurga dan bilik dalam syurga nanti. Tak mau tahan. Ini orang yang terus layak dapat kelayakan, biliknya dah siap dah dalam syurga. Dia tahan perkataan dia daripada perkara yang boleh memuaskan nafsunya. Itu termasuk atabal kalam, orang yang memperelokkan. Dengan perkataannya orang dapat hidayah. Dengan perkataannya orang rasa senang dengan dia. Dengan perkataannya yang bergaduh akan jadi damai. Dengan perkataan lidahnya, orang yang syak wasangka jadi orang yang benar-benar dengan perkataan. Nasihatnya diguna pakai. Perkataannya dijadikan ubat kepada orang yang sedang membara hatinya. Oh, Masya Allah. Seperti perkataan Nabi lah yang terbaik. Perkataan Nabi adalah ubat bagi yang ubat bagi segala-gala ubat hati yang terbaik. Sebab tu tuan-tuan para hadirin sekalian, kalau kita rasa gelisah, rasa tak tenang, dua ubat yang paling enak, iaitu ayat Al-Quran. Dengarlah, bacalah Al-Quran dan bacalah perkataan Nabi ataupun kisah Nabi SAW. Dua ni ubat yang paling mujarrab untuk membaiki dan juga mengubati hati kita yang sedang resah, hati kita yang sedang gundah gulana, yang sedang bercelaru dan sebagainya. Tenanglah jiwa kamu dengan perkataan yang baik daripada Al-Quran dan juga hadis perkataan Nabi SAW. Atabal kalam, syarat yang pertama, ciri yang pertama, kriteria yang pertama, mulut jaga. Makcik bawang, pakcik bawang, nenek bawang, atuk bawang, semua tolak tepi. La khaira fi kathir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas.
Allah Ta'ala firman dalam surah An-Nisa, la khaira fi kathir, tidak mendatangkan kebaikan langsung dalam banyak-banyak kita duk bercakap ni. Duk popek banyak-banyak, tak mendatangkan faedah langsung, kecuali 3 benda ni memang kena cakap banyak baru datang faedah. Kita cakap banyak untuk 3 tujuan, itu tanda kita buat sesuatu yang baik, berfaedah. Kan? Apa dia 3 pertama 3 ni? Man amara bi sadaqatin, iaitu kempen untuk buat sedekah. Kan kita kena cakap banyak, kempen keluar hadis, keluar Al-Quran, cerita tentang kemuliaan sedekah dan sebagainya. Masya Allah, kuasa sedekah ni sangat hebat. Nanti kita cerita bab sedekah. Ini bab cakap kempen, mau popek untuk orang buat sedekah. Itu benda yang baik. Walaupun kita tak datangkan ayat Al-Quran, kita cakap ni tak datangkan hadis langsung, tapi kita kempen, puji-puji dia, cakap tentang untuk banyakkan sedekah. Itu adalah kebaikan. Dan yang kedua, ma'ruf, ataupun ajak orang buat baik. Yang tak pernah buat baik, ajak dia buat baik. Yang tinggal benda yang wajib, kita ajak cakap kat dia supaya dia kembali buat benda yang wajib. Kalau dia buat maksiat, kita cakap supaya dia tinggal benda maksiat. Itu ma'ruf. Ataupun yang ketiga, islahin bainan nas, untuk memperbaiki di antara 2 sahabat yang sedang bergaduh. Ini cakap banyak. Orang yang cakap banyak yang ni, malah dalam hadis lain tak dikira dosa orang tu walaupun terlibat dengan bohong, dengan tujuan dia nak mengislah 2 orang yang bergaduh. 2 ni bergaduh lama dah, kawan 2 ni bergaduh sampai tak nak cakap pulau dan sebagainya. Kita walaupun guna ayat-ayat bohong, dibolehkan, malah itu dikira sedekah, pahala yang baik. Kita pergi pada seorang ni, buat apa kau nak gaduh dengan dia? Bukan salah dia pun, orang lain punya pasal ni. Dia minta maaf dah. Dia nak berbaik dengan kau. Kita pergi kepada orang ni bercakap macam tu. Akhirnya mereka jadi baik. Walaupun kita bohong dia pun, dia tak cakap macam tu. Tapi bohong kita tu adalah satu pahala. Kan? P. Ramlee, filem dia pun pandai juga. Dia kata, apa ni? Tipu sunat. Okay? Atwabal kalam, syarat pertama, orang yang memperelokkan perkataan dia. Sebab tu kita di bulan Ramadan, tuan-tuan, kalau mulut kita tak disibukkan dengan zikrullah, kita jadi sibuk dengan mengumpat, kita sibuk dengan cakap hal orang, dengan fitnah, dengan baca-baca dan sebar-sebarkan. Sibuk kita dengan benda tu. Biar kita penat dengan zikrullah, penat dengan baca Quran, penat dengan tu dan sebagainya. Okey, ciri yang kedua. Tadi yang pertama, memperelokkan perkataan. Malah satu lagi hal elok perkataan, Nabi kata tanda orang yang diterima amal hajinya dan umrahnya. Tanda orang yang diterima amalan haji, amalan umrah, tanda yang boleh kita nampak jelas adalah dia dah mula cakap yang baik-baik. Jaga perkataan daripada perkataan yang busuk. Tinggalkan perkataan busuk. Tinggalkan perkataan longkang, cakap-cakap yang tak elok, mengumpat, maki hamun, memfitnah orang, memalukan orang, kutuk dan sebagainya. Termasuk juga perkataan yang baik ataupun buruk adalah tag kita, teks. Kita tag dalam Facebook, share. Kita buat status gini. Hina orang tu, hina orang ni dan sebagainya. Semua tu dikira lisan, dikira perkataan. Yang kedua, ciri yang kedua, iaitu at'amat ta'am. Orang yang banyak memberi makan pada orang. Walaupun disebut secara spesifik tentang makanan, tapi termasuklah umumnya sedekah. Sedekah benda yang mendatangkan manfaat untuk seseorang. Masya Allah, kuasa orang yang bersedekah. Dan ada satu kisah yang Nabi ceritakan. Kisah seorang lelaki ni nak buat sedekah dan dia nak buat yang terbaik dan seikhlas yang mungkin. Di mana kita tahu bahawa hadis yang disebutkan bahawa orang yang akan dapat naungan arash di hari mahsyar nanti, tidak ada naungan kecuali naungan arash. Salah seorangnya adalah orang yang sedekah tangan kanannya, tangan kirinya pun tak tahu orang tangan kanan dia dah buat sedekah. Maksudnya orang dekat dengan dia, isterinya pun tak tahu, tak sedar pun. Anak dia pun tak tahu dia dah buat sedekah, dah tolong itu ini dan sebagainya. Jaga sungguh rahsia dia. Maka dia pun seorang lelaki ni, Nabi cerita dalam hadis sahih, saya ambil kesimpulan cerita tersebut, lelaki ni dia niat nak buat amal sedekah dalam rahsia. Rahsia maksudnya tak nak bagi tahu pada orang, dia nak rahsiakan sedekahnya. Pada satu malam, dia pakai pakaian tutup semua mukanya dan dia bawa uncang emas. Orang kaya. Dia bawa uncang emas nak pergi sedekah. Nak pergi sedekah, dia pergilah pada satu orang ronda di tengah malam. Dia nampak seorang orang perempuan tua dah. Satu perempuan yang duduk
Tengah malam duk jalan pergi balik depan satu kedai. Dia rasa perempuan ni mungkin ibu yang dihalau oleh anaknya. Mungkin orang miskin ni ataupun dimarah oleh suami, isteri ditinggal marah oleh suaminya kerana ditinggal dan dihalau dan sebagainya. Maka ni orang layak ni nak bagi sedekah. Dia pergi lari tengah-tengah gelap tersebut, dia campak duit pada perempuan tu. Nah, ambil aku sedekah pada engkau. Dia lari. Perempuan tu tak tahu siapa yang bagi duit. Tiba-tiba dia pegang uncang tersebut, dia tengok, oi, emas. Uncang tu ada emas. Maka dia balik. Besok pagi dia jalan lagi kawasan tersebut, dengar orang mula cakap, oi, semalam pelacur ni dapat sedekah, orang sedekah emas, dia pelacur. Dia dengar, sedekah tadi kena kat pelacur. Rupanya perempuan yang dahsyat semalam ni orang miskin lah apa segala. Rupanya perempuan tu pelacur. Dia dah bagi dah emas tu. Kan? Allah dia terduduk. Dia kata, silapnya aku bagi sedekah. Tiba-tiba kena pada orang yang dia jangka orang lain tapi kena pada orang lain. Pelacur pula. Tak apalah, malam ni dia nak buat lagi. Malam kedua dia nak buat lagi. Samalah, pakaian gelap semua tutup. Tak payah nampak muka. Dia pegang uncang emas, dia ronda lagi tengah malam. Nampaklah seorang kelibat zoom, anak muda berlari sana, berlari sini. Dia rasa ni orang miskin ni. Tengah sejuk-sejuk macam ni, duduk kat luar rumah lagi ni, orang miskin. Layaklah bagi sedekah. Maka dia pun pergi bagilah sedekah pada lelaki tersebut. Lari, campak, nah sedekah kepada engkau. Dia pun lari. Orang tu tak sempat nak tengok pun muka ni, siapa yang bagi ni. Orang tersebut buka uncang, tengok ada emas. Besoknya jadi geger pula. Kan? Jadi berita viral. Orang kata, apalah si perompak tu, dia memang kaki perompak. Tapi dah semalam ni orang bagi sedekah pada dia, tengok-tengok uncang emas. Dia perompak, pencuri. Keluar nak curi barang orang, tiba-tiba nak curi di rumah orang, tiba-tiba dapat sedekah emas. Siapalah yang bodoh bagi sedekah ni? Nah, dia pun termenung duduk. Allah, malam pertama pelacur dapat, malam kedua perompak pula. Malam ni dia nak buat lagi. Aku nak buat lagi sedekah. Kan? Dia pun buat macam itulah. Bawa uncang emas lagi keluar. Dia tengok ada seorang orang tua lelaki. Orang tua tu terkedek-kedek lah jalan pelan. Bawa tongkat. Baju buruk. Baju lusuh. Memang dia nampak orang tua ni memang sah lah. Orang miskin ni. Baju lusuh. Terkoyak rabak. Tengah malam jalan sejuk-sejuk macam ni. Mungkin tak ada rumah miskin. Homeless kot ni. Orang miskin ni. Dia pun lari. Pak campak emas kepada dia. Nah, sedekah saya untuk kau. Dia pun lari. Orang tua tu tak sempat nak tengok siapa lah yang sedekah ni. Kan? Sehingga besok jadi viral lagi pula. Rupanya orang tua yang sedekah tu siapa pula? Si tua kedekut. Orang kaya kedekut. Dia kaya-kaya dah. Tapi tak pernah tolong orang kedekut. Biar pakaian buruk. Biar duduk rumah buruk. Tapi kaya harta banyak. Kedekut. Ada orang bagi sedekah pada si kaya kedekut ni pula. Allah, dia dengar-dengar cerita tu terduduk dia. 3 malam bagi tak kena pada orang. Tak apalah. Yang penting dia kata dia harap pahala daripada Allah, balasan daripada Allah. Keikhlasannya telus. Bersih kerana Allah Ta'ala. Maka dia pun pindah, dia keluar dari kampung tu, dia pergi ke kampung lain. Setahun setelah tu, berapa lama lepas tu, dia datang baliklah ziarah kampung ni. Dia dengar, dulu kampung ni tak ada orang soleh langsung. Ni dengar ada dah orang soleh. Ada dah orang pengajian. Ada pondok pengajian dah. Maka dia pun hadir ke pondok pengajian tersebut. Dia tanyalah tuan guru ni. Tengok tuan guru ni muda aje. Budak muda mengajar dah. Tanyalah siapa budak muda ni. Dari mana asal usul. Oh, orang kampung ni lah. Dia kata, adakah orang kampung ni yang melahirkan seorang alim? Macam tak ada aje. Rupanya tanyanya, inilah anak wanita si pelacur yang dia sedekah tengah malam silap bagi kat orang tu. Bagi kat pelacur tu. Rupanya pelacur tu dah bertaubat. Kahwin pula dengan orang soleh. Akhirnya dapat si anak. Anak tu dididik dengan anak yang soleh. Jadi alim ulama. Mereka mengajar ilmu. Tengok. Hasil keikhlasan. Hasil keikhlasan tuan-tuan. Yang buat kebajikan sana sini. Dengan hati yang ikhlas. Benar-benar nak bantu orang yang susah dan sebagainya. Walaupun salah tempat kita bagi. Kita memang ikhlas. Nampak macam betul lah. Tapi salah tempat. Tetap ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Tetap Allah beri ganjaran yang mulia. Dan insya-Allah natijah daripada sedekah tersebut akan mendatangkan kebaikan. Akan mendatangkan kebaikan. Jadi kata Rasulullah, ciri yang kedua bagi orang yang layak memboking, menempah
Bilik-bilik dalam syurga adalah at'amat ta'am. Orang yang suka menjamu makanan. Masya Allah. Kita ni kadang-kadang nak bagi makan pada orang, kita tengok dia ni kaki masjid di surau ni. Oh, dia ni tak pernah datang surau, tak pernah datang masjid. Tak payah bagi kat dia. Potong nama dia daripada list orang miskin. Pasal tak datang masjid. Ya Allah. Dia pun ada mulut. Dia pun ada perut. Kan? Dia pun perlu tenaga, perlu makanan. Kita dalam hal bagi makan ni tuan-tuan, jangan terlalu nak pilih sampai nak pilih orang masjid je kita bagi. Nak yang pakai kopiah je kita bagi. Yang lain tak bagi. Yang bab nak bantu kemanusiaan ni tak kira dia ni kaki masjid tak masjid, dia ni kaki semayang tak semayang pun kita boleh bagi dan tetap dapat pahala. Walaupun orang yang bukan Islam pun kita bagi dapat pahala tak? Tetap dapat pahala. Tengok Islam kita tak pernah orang kata apa, ta'assub dengan agama Islam sahaja. Bab kebajikan silakan buatlah kepada siapa pun. Kepada Islam bukan Islam, kepada miskin yang memang layak, sama ada dia orang memang ahli ibadah, bukan ahli ibadah pun bantulah. Kita tengok bagaimana Nabi punya ikhlas sedekah, tapi luar biasa sedekah Nabi. Keikhlasan Nabi. Satu ketika datang seorang lelaki, dia datang minta Nabi cerita tentang Islam. Nabi pun ajak dia kepada Islam. Dia kata, kalau aku dah masuk Islam, apa aku dapat? Dia tanya Nabi, kalau aku masuk Islam, apa aku dapat? Apa untung aku dapat masuk Islam? Nabi kata, kau tengok tu, di sana celah-celah gunung tu ada kambing banyak, kan? Setelah kau masuk Islam, aku bagi semua kambing tu kat kau, ambil lah. Dia terus pegang tangan Nabi masuk Islam, syahadah Islam. Nabi kata pergi ambil, kan? Kita nak rasa macam tindakan Nabi ni, kalau kita ni boleh kata bahasa yang tak cerdik lah, kan? Tapi tidak, Nabi ada visinya, ada tindakan Nabi, keikhlasan Nabi pasti mendatangkan natijah yang baik. Nabi kata ambil lah, kau ambil lah. Dia baru masuk Islam, Nabi bagi kambing yang banyak, dan dia datang pula nak masuk Islam, tanya apa aku dapat. Macam tak ikhlas pula masuk Islam. Sebab tu bab nak masuk Islam ni tuan-tuan, jangan kita pertikaikan, oh dia ni masuk Islam pasal nak kahwinnya ni, dia ni masuk Islam pasal nak dapat duit je, bantuan je, dia ni masuk Islam sebab nak selamat daripada tu ini je. Selagi dia nak masuk Islam, walaupun apa tujuan nampaknya tak ikhlas pun, selamatkan dia dengan Islamkan dia. Masya Allah. Saya peribadi pun kagumlah kepada seorang tokoh pendakwah muda kita, iaitu Ustaz Ibit Liu, yang sangat gigih dalam usaha dakwah beliau. Saya respect, sehingga memang nak banding dengan dia, tik kuku dia pun tak ada lah. Memang hebat dakwahnya, sangat luas, sangat hebat, sangat gigih dalam usaha dakwahnya. Lebih lagi dia pula gigih dalam menghulurkan bantuan-bantuan perkara yang boleh kita contohi, dan saya sendiri pun memang tak mampu nak buat macam dia. Memang lemahnya saya, kerdilnya saya. Dia ni orang yang boleh jadi ikutan, anutan dan panduan kepada kita dan semua masyarakat yang ingin buat kebajikan. Masya Allah. Kita puji dengan sikap kebaikan dia, kebajikan yang dia buat dan dakwah dia dan sebagainya. Sangat mulia hati dia. Masya Allah, hebat. Dan bukan dia seorang lah, saya tahu ramai lagi yang lain-lain, tapi dia popular. Dan ada ramai lagi ustaz-ustaz lain, kawan-kawan saya yang lain, yang juga membuat kerja yang sama, dakwah di samping memberi bantuan, dan banyak lagi yang lain-lain yang menggunakan segala kudrat mereka untuk menghulurkan bantuan makanan secara khusus, dan juga apa saja bentuk-bentuk bantuan yang lain, khususnya di bulan Ramadan. Dan dalam keadaan kita PKP ini, mereka sangat gigih untuk memberikan kebajikan dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang tak mampu duduk di barisan depan bersama dengan mereka untuk memberi bantuan, bolehlah kita hulu-hulu ke mana-mana. Tuan-tuan tengok akaun-akaun bank yang boleh kita yakini, kita tahu kesahihannya, usaha mereka betul, tulus, ikhlas dan sebagainya, kita bantu. Ya. Okey, ciri yang kedua, kita kembali pada hadis Nabi sebut tadi. Ciri yang kedua orang yang boleh booking bilik dalam syurga adalah at'am, orang yang suka memberi makanan. Masya Allah. Sehingga salah seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau aku tidak ada kemampuan nak beri makanan macam mana? Nabi kata, kamu boleh je bagi makanan, bagi jamuan tersebut mungkin sekadar seteguk air yang kamu mampu, yang tu je. Contoh lah, dia Masya Allah, dia di sana di Mekah, masa duduk di Mekah, dia buat makanan sabil, beli makanan kurma ke, air kotak, air botol, apa je lah, makanan roti dan sebagainya, buah-buahan.
Lalu orang bagi-bagi berebut musim haji tu, masya-Allah, rindu kita nak pergi haji. Tahun ni tak dapat dah nak pergi jadi masya-Allah, kalau ada peluang pergi sana, memang itulah yang kita akan buat makanan sabil, jamu, masya-Allah, dapat ganjaran, bukan sekadar bagi makan pada orang, dan juga kita menggembirakan orang lain, lebih-lebih gandaan kerana tanah haram. Yang at'amut ta'am. Yang ketiga, kata Nabi, ciri yang ketiga, tak nampak jari saya, sebut tunjuk tangan ni lah, bagi nampak sikit kan. Ciri yang ketiga adalah adamus siyam, orang yang kekalkan puasanya, jaga kualiti puasa. Kita dah hurai dalam siri-siri kuliah saya yang lain, mungkin ni sekadar ulangan juga, iaitu jaga kualiti puasa kita. Yang pertama, macam mana jaga kualiti puasa? Yang pertama sekali, jaga puasa kita daripada perkara yang batal, tak membatalkan dengan sengaja seperti masuk air melalui rongga dan sebagainya. Yang kedua, lebih mencabar daripada itu, dan lebih besar tuntutannya adalah menjaga daripada terbatalnya pahala puasa. 5 perkara yang batalkan pahala puasa, Nabi sebut al-ghibah, mengumpat, namimah, iaitu menjadi batu api, jolok, fitnah, orang bergaduh, namimah, batu api. Yang ketiga, bohong, cakap bohong. Dan yang keempat, sumpah palsu. Dan yang kelima, tengok benda yang menimbulkan syahwat. Tengok perkara yang boleh menimbulkan syahwat. 5 perkara tak batal puasa, tapi batal pahala puasa. Kosong di sisi Allah Ta'ala. Jaga kualiti puasa kita. Ditambah pula untuk menguatkan kualiti puasa kita dengan zikrullah, dengan Al-Quran. Sebentar tadi saya ada kuliah juga, boleh tengok dalam Facebook saya, berkaitan dengan keagungan Al-Quran. Masya Allah. Siapa saja yang berdampingan Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Contoh, saya buat contoh. Contoh ni CD. Ataupun kita ambil contoh lain, kertas. Ni kertas ni kan. Contohlah kertas. Kertas ni, kertas kosong. Kalau kita bagi anak kita lukis-lukis, conteng-conteng, kertas. Mungkin kita beli A4 yang 80 gram tu kan. Kita bagi dia conteng, apa faedah? Kan? Maksudnya tak ada apa, kita boleh rasa tak nak, kita kumpal, baling lantung sampah. Kita boleh lapik kat punggung kita, boleh lap kotoran dan sebagainya. Tak ada kisah pun. Okey, tu kertas kosong ataupun conteng-conteng benda lain. Tapi kertas kosong juga kualiti yang sama, harga yang sama. Kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Tulis pula An-Nas dan sebagainya. Ayat Al-Quran. Sanggup kita gumpal-gumpal buang tu sampah? Oh, tak boleh, sebab apa? Ni Quran. Kan kertas ni sama dengan kertas tadi. Harga sama. Saiz sama. Kualiti sama. Ya, yang ni conteng-conteng, yang ni ada ayat Al-Quran. Sebab apa? Kertas yang ada ayat Al-Quran kita mulia letak tempat tinggi, tempat-tempat hormat. Kalau nak musnahkan ni pun dengan cara yang betul, bukan main campak dalam tu sampah aje. Kenapa? Kerana ada Quran. Jadi sebab Quran meninggikan kualiti kertas. Begitu juga sebab Al-Quran meninggikan kualiti seseorang jiwa manusia. Malah Nabi kata, jiwa seseorang yang langsung tidak ada Al-Quran di dalamnya, kal baitil kharib, macam rumah usang. Rumah usang, tahu rumah usang? Rumah yang tak ada penghuni. Siapa boleh masuk? Macam-macam. Tikus boleh masuk, lipas boleh masuk, orang jahat nak isap dadah boleh masuk, boleh buang najis, kambing berteduh boleh masuk, kotoran. Rumah usang. Habuk, berabuk, berantu dan sebagainya. Semua segala boleh masuk. Kejahatan segala boleh masuk. Rumah usang. Begitu jiwa manusia yang tidak ada Al-Quran, macam rumah usang tadi. Semua kejahatan boleh masuk. Dia tak kisah nak isap dadah. Dia tak kisah nak buat maksiat. Dia tak kisah nak cakap maki hamun. Dia tak kisah nak tengok benda maksiat. Dia tak kisah pun nak bergaul dengan ahli maksiat. Dia tak rasa bersalah pun, tak semayang, tak puasa, makan tengah hari di bulan Ramadan. Tak kisah pun. Sebab apa? Rumah usang, kotor, semua masuk, tak kisah, campak aja apa pun. Tapi hati yang penuh dengan Al-Quran, tersinar, dipelihara seperti rumah yang ada penghuni, yang terpelihara, kebersihannya, yang kotoran-kotoran tak boleh masuk dan sebagainya. Itu perumpamaan yang Nabi buat. Jadi dengan sebab Al-Quran, kualiti seseorang, jiwa seorang akan ditingkatkan dan didarajatkan oleh Allah SWT. Tidak ada Quran, lemah. Seperti contoh 2 kertas yang saya buat contoh. Senang-senang faham tadi. Ada musyam, kualiti puasa
tingkatkan kualiti puasa anda dengan bacaan Al-Quran. Okey, satu hadis Nabi sebut apa? Orang yang sahabat tanya, ya Rasulullah, orang di kalangan kami yang berpuasa ni siapa yang paling banyak pahalanya? Nabi kata, orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya adalah orang yang banyak berzikir pada Allah. Dia puasa, tapi dia perbanyakkan zikir. Dengan zikir tersebut, kualiti puasanya semakin hebat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau orang semayang, di kalangan kami yang sama-sama semayang ni, siapa yang pahala paling banyak? Maka Nabi kata, orang yang banyak berzikir pada Allah. Dia banyak semayang, dan dia banyak berzikir. Dengan sebab zikir tu, kualiti semayang dia. Di kalangan kami yang jihad fi sabilillah, siapa yang pahala paling banyak? Nabi pun jawab sama, orang yang paling banyak zikir. Dengan sebab zikir, semua gandaan pahala lebih besar. Sebab itulah gandakanlah pahala puasa anda dengan zikrullah, lebih lagi Al-Quran. Iaitu kalamullah. Zikir yang paling hebat sekali adalah Al-Quran. Okey, yang ketiga, ciri yang ketiga. Baru tiga. Yang keempat, Shalla lillahi billahi wan nasu niyam. Bangun sembahyang tengah malam. Ini 4 benda, 4 ciri kriteria manusia yang layak booking bilik yang tersenggam indah dalam syurga. Bulan puasa lah bulan kita boleh dapat keempat ciri itu. Apa dia 4 ciri? Jaga perkataan kita, kecuali perkataan yang baik-baik. Nabi kata dalam hadis apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, nak cakap yang baik-baik ataupun duk diam. Tak ada benda yang baik-baik nak cakap, duk diam je lah. Yang pertama, apa dia? 4 orang yang layak masuk ke bilik yang hebat, tersegam indah dalam syurga. Layak. Yang pertama, orang yang jaga perkataan dia yang baik-baik. Yang kedua, suka memberi makan pada orang. Kan? Dan yang ketiga, orang yang jaga kualiti puasanya. Dan yang keempat, orang yang bangun salat di tengah malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan riwayat imam-imam yang lain. Ini adalah ciri-ciri yang paling utama, ciri-ciri yang paling memudahkan seorang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah keempat-empat ciri di bulan yang mulia ini. Rebutlah kita, terutama kita berada pada pertengahan, hampir pertengahan Ramadan ini, 11 hari ini 11 Ramadan, dan mudah-mudahan tuan-tuan diberi taufik hidayah oleh Allah Taala, diberi dorongan sehingga kita terus berjuang dalam menghadapi ujian-ujian berpuasa ini, dan terus bersabar dalam ujiannya, dan kita akan mendapat mengecapi nikmat kejayaan di akhirat nanti. Lebih-lebih lagi, dan juga kita akan dapat di dunia ini, iaitu penghujung Ramadan kita. Dan nak tahu keputusan secara tak rasminya, keputusan kita berjaya booking syurga ataupun tidak, nak tengok keputusan cara tak rasminya, kita tengok pada 10 terakhir Ramadan. Adakah kita masih maintain dengan amal malamnya, dengan qiyamul lail, dengan amalan-amalan yang baik? Kalau kita masih maintain 10 malam tu, masih jaga amalan malam kita, siang kita, puasa kita, kualiti semua jaga, kita akan dapat Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar, itu adalah keputusan bahawa dia adalah orang yang berjaya dalam Ramadannya, berjaya membooking syurganya, siapkan bilik-bilik dalam syurganya, dan tersegam indah yang disiap-sediakan oleh Allah Ta'ala untuk dia melalui amalan Ramadan. Maka tahniah pada semua yang masih mendengar kuliah saya, dan juga kepada saya juga doakan untuk kesejahteraan kita semua dan istiqamah untuk kita jaga 4 amalan. Pasti anda akan mendapat bilik khas dalam syurga. Apa dia, saya ulang balik, liman atabal kalam, elokkan perkataan kita, cakap yang baik-baik, at'am ta'am, jamu makan pada orang, dan jaga kualiti puasa. Dan yang keempat adalah bangun di tengah malam berqiyamul lail. Mudah-mudahan kami manfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum wa minna minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah ada masa lagi kita akan jumpa pada waktu-waktu yang lain. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.